pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan akan menentukan kejayaan. Kejayaan pula pasti akan menentukan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam satu Malaysia. Juga salam nadi ilmu amalan membaca. Andai patah sayap Raja Wali, bertokat jua saya kemari. Bukan untuk mencari calon suami, namun untuk kita bersama mendalami mauduk bicara saya pada hari ini. Sebelum itu, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka nama diberi tanpa dipinta, Nurul Izzah binti Dofi Asman. Nama dipinta tanpa diberi, Izzah yang merupakan pelajar tingkatan 5 dari institusi pendidikan yang penuh berkarisma, iaitu SMKP Methodist. Sudah kenal diri saya, maka kita sudah bercinta. Mauduk karya yang akan saya selami pada hari ini ialah Pantai Kasih. Karya ini mempunyai 164 muka surat yang berisi 9 bab, di mana karya ini menceritakan tentang ketabahan seorang wanita dalam menghadapi cabaran dan tekanan hidup dalam usahanya melupakan peristiwa hitam yang sering menghantui fikirannya. Karya ini diterbitkan oleh Pekan Ilmu Publication Sendirian Berhad dengan kerjasama Oxford Fajar Sendirian Berhad. Cetakan pertama bagi edisi murid ini diterbitkan pada tahun 2014. Saya yakin dan percaya karya ini mampu dimiliki oleh semua kategori penduduk di Malaysia kerana anda boleh dapatkan karya ini dengan harga serendah RM7.90 sahaja. Saya pasti anda semua tertanya-tanya siapakah yang mengarang karya yang penuh dengan tarikan jiwa ini. Maka, mari bersama saya kita telusuri satu persatu latar belakang beliau. Nama diberi Azmah binti Nordin yang merupakan anak jati Kedah tetapi menetap di Sabah sejak berusia 15 tahun. Beliau mula aktif dalam bidang penulisan sejak berusia 27 tahun. Novel pertama beliau yang berjudul Si Bidul diterbitkan oleh DBP. Sejak itu, beliau telah menulis 50 buah novel. Beliau juga telah berjaya menerima pelbagai anugerah penulisan sastera perdana, novel berunsur Islam dan Sea Right Award. Novel Timulak Kapal Perang yang diterbitkan pada tahun 1988 telah berjaya dipilih sebagai teks Komsas menengah rendah. Bertongkatkan indikator sastera yang perdana, karya ini dimulakan dengan watak utamanya iaitu Raiha yang mengalami konflik setelah meneliti ekstrak terbaru pesakitnya iaitu Gunung Sirot. Raiha juga mengalami konflik jiwa akibat kematian anak tunggal kesayangannya. Mencapai puncak cerita, pada bahagian klimaks, Ariana secara tiba-tiba meminta pertolongan Raiha. Menurut Ariana, Felicia telah ditahan oleh orang asing penceroboh yang menyamar sebagai doktor di bilik bedah. Pada peringkat peleraiannya, Felicia menangis tersedu-sedan meminta maaf kepada Raiha akibat terjebak dalam kes kematian anak tunggalnya iaitu Rohayu. Sebagai salah seorang pembaca dan seorang manusia yang penuh dengan kekhilafan, karya ini telah berjaya menzahirkan pelbagai nilai-nilai murni yang berjaya mentaarufkan kepada saya nilai dan erti sebenar kehidupan. Kasih sayang Raiha terhadap anak tunggalnya tidak setanding permata walaupun anaknya menghidap sindrom Down. Kesabaran Raiha sebagai seorang doktor dalam melayani pelbagai karenah pesakitnya telah berjaya menjentik hati saya. Kini saya percaya ada kalanya dalam hidup ini kita perlu menangis untuk kita sadar bahawa hidup ini bukan untuk kita bergembira dan berketawa. Ada kalanya kita perlu ketawa untuk kita menghargai nilai setitis air mata. Ada kalanya kita perlu derita untuk kita berjaya. Dan ada kalanya kita perlu terhiris untuk kita kenal diri sendiri. Suka untuk saya tegakkan bahawa hidup itu tidak selalu indah, tetapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan. Sebagai menggulung mauduk bicara, jika anda di luar sana sedang mencari karya
untuk mengenal erti dan menerima cabaran kehidupan, maka di sini saya hulurkan Pantai Kasih sebagai medium untuk anda menterjemahkan perasaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.